علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وذكرنا ما نسينا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekalian sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah, betapa bertuahnya kita, betapa bernasib baiknya kita kerana dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ilmu, diberi taufik oleh Allah, digerakkan hati kita dengan kehendak Allah serta anggota kita dengan kehendak Allah. Semuanya ini tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia af'alullah, perbuatan Allah, ciptaan Allah. Gerak-geri kita pun diciptakan oleh Allah, tubuh badan kita pun dicipta oleh Allah. Taufik pun datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berfikir, fikiran itu pun dijadikan oleh Allah. Kefahaman itu pun diberi oleh Allah, penglihatan, pendengaran dan segala-galanya. Semuanya itu adalah kesan-kesan daripada ta'alluq qudrat dan iradat Allah. Bahkan sebagai dalil di atas kesempurnaan Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa dan maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diharapkan kawan-kawan semua, abang-abang semua, sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat wal afiat, dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam keampunan Allah. Semuanya tidak terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Syair itu kita tinggal dulu lah. Nanti kita baca balik situ. Kita ambil pada kata maka inilah. Maka situ. Nanti ingatkan saya balik. Kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin muka surat 72. Ada yang edisi lain muka surat apa? 81. Muka surat 81 ataupun 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Maka inilah hal orang yang zahid. Mana sambungan cerita sebelum ni lah. Itulah dia keadaan kelakuan orang yang zahid. Orang yang hatinya tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Orang zahid ni orang yang tak ada ingin, yang tak ingin. Yang tidak ada keinginan dengan perkara-perkara yang tidak memberi faedah akhirat. Sifat hati. Zahid tu orang. Sifat yang ada pada diri dia tu nama zuhdun. Zuhdun tu benci. Lawannya kasihkan dunia.
Lawannya zuhud. Hubbud dunia, kasihkan dunia. Makna kasihkan dunia ni bermaksud hati kita suka, seronok, termimpi-mimpi, tercari-cari, terkhayal-khayal dengan benda-benda yang tidak memberi faedah akhirat. Hati kita cinta, kasih, seronok dengan benda yang tak ada faedah akhirat. Meskipun dia bukan maksiat, dia benda yang harus-harus, ataupun dia benda yang halal, tapi dia tak ada faedah akhirat pun. Kalau kita ambil, kalau kita buat, tak memberi pahala pun, tak dapat pahala pun. Jadi zuhud ni benci dengan benda-benda yang macam tu. Hatinya tak ingin kalau benda tu tak memberi faedah akhirat. Tak ada keinginan dalam hati dia. Macam kita kan, nak seronok-seronok kan, harus je hukum nak seronok-seronok. Harus je hukum dia. Tapi mereka tak nak benda macam tu. Dia tak nak seronok-seronok yang tak ada hubung kait dengan akhirat. Benda yang tak ada hubung kait dengan akhirat tak ingin, tak ada kehendak pun situ. Dia tak terfikir pun. Kita ni masih lagi ada ada lagi keinginan, macam-macam lagi keinginan. Nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, kalau dapat ni, kalau dapat tu, kalau dapat ni, macam-macam lah. Kalau tadi tu keinginan. Tapi yang kita inginkan tadi tu, yang kalau dapat tadi, benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat pun. Tak ada hubung kait dengan ibadat pun benda tu. Tapi kita ingin, nak sangat. Kalau dapat alangkah bagusnya. Kalau dapat alangkah baiknya. Kalau dapat alangkah bagusnya. Kalau dapat alangkah seronoknya. Kalau dapat alangkah hebatnya. Kalau dapat alangkah bertuahnya. Padahal benda-benda tadi tak ada hubung kait dengan ibadat. Tak ada nak tolong ibadat pun benda tu. Tu kita. Orang zuhud ni tak. Hatinya tak ada keinginan dengan benda tu macam tu. Faham ni, tak ada keinginan. Tak ingin. Bila kata tak ingin, tak terfikir lah. Jadi orang yang zuhud ni dalam fikiran dia tak ada mikir tentang benda tu. Hatinya pun kosong daripada kehendak. Fikiran dia pun tak bersibuk nak memikirkan tentang benda tu. Tak serabut, kepala dia tak serabut nak mikirkan tentang benda-benda dunia tadi. Apa maksud benda dunia? Yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Yang ada dalam fikiran dia, yang dirisaukan, yang dibimbang-bimbangkan, yang diingin-inginkan adalah perkara yang bersangkut paut dengan akhirat dan ibadat. Itu je yang ada dalam fikiran dan hati dia. Kita ni macam-macam campur sekali. Tapi yang paling banyaknya dunia lah. Risau duit tak banyak, risau tak boleh pakai pakaian yang hebat macam orang lain, risau tak ada kenderaan hebat macam orang lain, risau tak ada kenderaan selesa macam orang lain, risau tak ada rumah yang selesa macam orang lain. Padahal tu tadi yang kita risau-risau tadi, benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Tak ada rumah hebat, boleh tak solat? Boleh. Tak ada rumah yang megah-megah, boleh tak selamat daripada hujan panas? Boleh je. Tu. Dia orang zuhud ni, dia tak ada. Dia benci, dia tak ingin dalam hati. Kalau makan, dia tak ingin makanan yang sedap-sedap. Dia hanya nak makan benda yang boleh mendatangkan tenaga pada tubuh badannya sebagai asbab lah. Dia bukan nanti nak sedap. Dia asalkan makan. Kita nak sedap juga. Selain daripada nak jaga nyawa, nak sedap. Nampak tu, kalau makanan tak sedap, kita komplain sini, komplain sana. Sebab itulah kata nafsu yang nak bersedap-sedap tu. Sehingga orang yang zuhud ni, bila kalau dia makan makanan yang sedap-sedap, dia akan curahkan air. Dia akan curahkan air supaya lauk tu jadi tawar. Supaya dia tak makan Kita boleh buat macam tu. Kicap ni kicap. Kicap. Bak ni tu serbuk apa tu? Ladu sulah.
nak bagi tambah supaya kita seronok makan kan. Bab makan pun tak boleh lawan. Bab makan pun tak boleh lah. Bab semayang, oh jauh langit bumi. Bab makan pun kita tak boleh nak lawan. Subhanallah. Betapa jauhnya diri kita dengan Allah. Betapa jauhnya diri kita dengan Allah. Bab makan, tak payah nak masuk bertanding bab solat lah. Tak payah nak masuk bertanding bab zikir. Bab solawat, tak payah. Bab makan tu tak boleh potong lah. Kita nak tambah sedap. Ni apa tak sedap ni? Pasal tawar ni ambil garam sikit. Ambil kicap sikit. Ya dah, kalau sedap dia tuang air. Biar dia tak sedap supaya makannya sikit. Dia ahli akhirat ni, orang gila akhirat ni, dia terbalik. Dia pusing je tu. 360 darjah. Kita risaukan tentang dunia, dia risau tentang akhirat. Dia risau juga, tapi risau dia bukan tentang dunia. Risau dia tentang akhirat. Macam mana nanti hari kiamat, macam mana amalan aku kalau Allah tak terima. Risau kenapa solat aku tak khusyuk-khusyuk, kenapa solat aku tak hadir hati lagi, kenapa. Dia fikir benda-benda macam tu yang dia jadi risau. Kita risau tentang dunia, benda-benda yang tak ada sangkut paut dengan ibadat. Itu orang zuhud. Kita ni ada macam-macam keinginan, tetapi ada di antara kita yang menahannya. Dia boleh je kalau nak pakai hebat-hebat, nak mewah-mewah, dia boleh, dia mampu. Dia ada keluasan harta. Ada macam-macam keinginan. Padahal kalau dia nak boleh bila-bila lah. Pada adatnya dia boleh beli, dia boleh dapatkan. Tapi dia sabar, dia tahan. Dia tahan kehendak tu. Keinginan tu dia tahan je. Kerana dia tak nak membimbangkan dirinya dengan benda-benda dunia. Itu belum zuhud. Belum. Itu belum. Belum lagi. Sebab apa? Masih ada zuhud yang sebenarnya tak ingin. Kalau ada tu, tahan, itu namanya muqaddimah. Permulaan bagi orang yang nak zuhud. Permulaan dia situ. Ada macam-macam keinginan tapi dia tahan. Kalau dia nak boleh, tapi dia tak mau. Tak nak merisaukan diri dia, tak nak menyusahkan diri dia, tak nak memenatkan diri dia, tak nak memenatkan kepala otak dia, nak memikirkan, nak mendapatkan benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Tapi perasaan tu ada lagi. Peringkat ni dia masih berlawan, berperang, bersibuk, berbimbang ni. Datang ingatan dia lawan. Jadi penat jugalah, penat juga hati nak perang dah. Orang zuhud ni dia dah relax dah. Orang zuhud dia tak ada nak perang dah, memang tak diingin. Nak perang apa? Kita ni orang macam peringkat yang tadi tu. 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 Riadah. Apa maksud orang yang riadah ni? Melatih batin dia, melatih hati dia, melatih qalbu dia di dalam berjumpa mereka. Itu cerita atas tadi tu lah. Cerita sebelum tu yang bertemu dua orang. Bertemu dua orang. Duduk dalam muzakarah, akhirnya kedua-dua menangis. Kerana takut jatuh riak. Dalam perbualan dia tu takut riak. Nak menunjukkan alim, nak menunjukkan hebat. Lalu dengan sengaja kita mengaturkan perkataan-perkataan yang baik-baik supaya disangka orang ada ilmu, disangka orang hebat, disangka orang banyak menghafal. Ini penyakit datang ni. Penyakit ni datang. Cuma boleh sepak dengan tak disepak. Khususnya pada orang yang mengajar, orang yang berkhutbah. Datang penyakit ni. Bila bertemu, bila dia duduk depan khalayak ramai, dia akan berusaha
berkata yang baik-baik, yang hebat-hebat. Dia akan keluarkan hafalan dia supaya disangkakan salah di situ. Bukan salah baca ayat Quran, hadis-hadis tu, bukan. Niatnya tu supaya orang kagum dan orang tahu yang dia ni banyak menghafal ilmu-ilmu, banyak menghafal matan-matan. Dia saja dibacakan tadi bukan kerana nak menjadikan dalil atau hujahan dia ataupun pelajaran dia tu. Dia baca tadi dengan niat supaya kau tahu maknanya aku ni ada hafal macam-macam. Aku ni ingat macam-macam Quran, macam-macam ayat aku ingat. Auzubillahi min zalik. Tu seni je penyakit tu. Seni sangat. Perasan dengan tak perasan jadi masuk dalam, menyelinap dalam hati kita. Ni saja cakap orang akan sangka tahu aku ni tengok perkataan aku ni bukan calang-calang. Payah kalau Allah tak selamatkan, habislah, binasalah amal. Itulah di antara penyakit hati yang kata Al-Imam Al-Ghazali. Penyakit hati ni seni. Tahu seni? Kecil sangat, halus sangat. Kemudian tersembunyi. Seni pun dah tak nampak dah. Apatah lagi tersembunyi. Kalau besar pun tersembunyi pun dah tak nampak. Kalau benda besar pun sembunyi pun tak nampak. Apatah lagi kalau yang seni tersembunyi pula. Maknanya kalau tidak ada penilikan yang betul-betul tajam, takkan dapat lihat penyakit-penyakit tadi. Kita akan rasa tak ada salah apa. Tak ada salah apa, okey. Aku baca Quran, aku baca hadis, tak ada masalah. Sebab pandangan dia tu tak tajam. Alat scan dia tu tak padu, tak power lah. Dia boleh tak sampai ke situ. Dia boleh scan tak sampai situ. Nak kena memperhebatkan lagi alat dia tu. Baru tembus, baru nampak penyakit-penyakit tu. Yang seseni-seni dalam hati tadi. Yang terselindung dalam lipatan hati tu akan nampak. Dengan asbab ilmu tu. Bagi kita orang awam lagilah tak nampak. Jangan kata yang seni. Jangan kata yang seni, yang besar-besar penumbuk tu pun. Depan mata pun kita tak nampak. Allah. Yang besar penumbuk, penyakit hati yang besar-besar penumbuk, depan mata tak nampak. Bila tak nampak, kita langgar lah. Sebab pada kita, salah apa? Itu perasaan biasa. Biasalah kadang ada rasa iri hati dengan kawan-kawan. Itu biasa. Rupanya tu La ilaha illallah. Kita boleh kata itu biasalah. Kita ala adat lah. Manusia ni ada perasaan macam tu. Kadang-kadang tengok kawan-kawan kita dapat nikmat, kita macam sakit hati, macam tak suka, tak seronok. Itu biasalah. Itu bukan biasa. Itu penyakit yang merosakkan, membinasakan pahala ibadat. Tapi kenapa tadi dikatakan itu perasaan biasa? Sebab kejahilan. Jahil. Tidak ada suluhan ilmu sehingga benda yang besar macam tu pun tak dapat dilihat. Apatah lagi yang halus lagi sembunyi tadi. Allah. Tapi tuan punya diri yang jahil tadi merasakan sempurna. Aku tak ada salah dah. Aku tak ada salah dah. Aku tak ada salah dah. Hati aku baik dah, hati aku okey dah. Aku semaya. Hati aku baik dah, hati aku okey dah. Aku semaya.
jumpa masalah, padahal dirinya penuh dengan masalah. Padahal hati kita penuh dengan masalah, tapi dia tak jumpa duduk tu. Sebab tak boleh lihat. Orang duduk dalam gelap, dia main capai je. Kalau dalam gelap, gelemak tu, gelap yang likat tu, kalau kita melangkah, ikut dan lah. Kalau pijak tempat betul tu, kira nasib baik lah. Kadang-kadang terpijak tahi, kadang masuk lubang, masuk longkang, betul? Itu perumpamaan orang yang jahil. Dia berjalan atas dunia ni ikut nasib baik lah. Ikut nasib-nasib lah. Lepas tu cabaran dia bukan sikit yang kata. 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 Lepas tu cabaran dia bukan sikit yang kata tu ikut dan ya. Tadi semayang. Time ada benda macam tu pun kita langgar, tapi perasaan kita tak ada salah apa-apa. Wah, hati je. Al-aman. Wah, hati je. Al-aman. Wah, hati je. Al-aman. Wah, hati je. Al-aman. Wah, hati al-aman. Mata hati kita jadi tajam, jadi sensitif. Dia tajam macam mata helang tu. Dia duduk berapa meter di udara tu, dia boleh udara tu, dia boleh udara tu, dia boleh udara tu, dia boleh zoom udara tu, dia boleh zoom di udara tu, dia boleh zoom di udara tu, dia boleh zoom di pandangan mata helang tadilah. Begitulah orang yang ada ilmu yang Allah bagi pada dia, ilmu pengenalan, sampai dia nampak cari balik-balik hati yang seni-seni tadi dia jumpa. Solatnya entah ke mana. Dia kata alhamdulillah lah, anak-anak dah sekolah dah semua. Kalau Allah nak ambil nyawa saya pun tak pula, saya redha lah. Anak-anak pun dah belajar semua dah, alhamdulillah. Senangnya bini tak tutup aurat depan-depan orang tu, nak settle macam mana tu? Tu sebab apa tu? Kejahilan. Yang menjadikan dia berasa benda tu tak ada salah pun. Mana ada salah? Na'udzubillah. Tu dosa-dosa kita yang menutup mata kita. Dosa-dosa kita itulah yang menutupkan pandangan mata hati tadi. Mata hati tak nampak lah benda tu. Gabun sampai mati. Na'udzubillah. Tu dia suruh bertaubat, suruh berzikir, suruh bersolawat, suruh istighfar. Sebab nak buang ni. Supaya mata tadi jadi nampak, jadi cerah, jadi tajam. Sehingga sehalus-halus tu nampak. Kadang timbul-timbul dalam hati kita, sedang mengaji, sedang mengajar, dalam hati, apa ayat aku nak baca ni? Lepas keluar, aku nak keluarkan ayat-ayat ni nanti supaya orang tahu aku ni alim. Kalau setakat mengajar, tak ada baca ayat Quran, tak ada baca hadis-hadis, tak ada keluarkan syair-syair, nanti orang kata aku bodoh. Jadi orang tak nampak yang aku ni hebat. Jadi aku nak kena lah buat persiapan.
nak kena keluarkan benda-benda ni baru orang kagum dengan na'udzubillah min zalik. Itulah dia maksiat tadi tu. Dia datang dengan tak sedar dia masuklah dalam hati kita. Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dia datang. Cuma boleh tepis dengan tak boleh tepis. Kadang nampak tak boleh tepis. Nampak dah, jumpa dah tapi tak boleh tepis. Sebab tu mohon taufik Allah. Maka inilah hal orang yang zahid, yang riyadah, yang melatih batinnya. Di dalam berjumpa mereka itu maka betapa hal orang yang ahli zinah. Apa maksud zinah sini? Bagaimana pula kelakuan ahli dunia? Macam mana pula kelakuan kita ahli dunia? Itu tadi bezanya. Mereka jumpa benda-benda macam tu tapi kita tak jumpa. Mereka berasa berdosa bersalah. Sedangkan yang dia buat tadi ibadat. Dia bukan buat maksiat, buat ibadat tu. Tapi dalam ibadat tu dia jumpa maksiat. Dalam ibadat dia tu dia jumpa maksiat. Kita buat maksiat tak tahu tu maksiat. Kita ahli dunia ni buat maksiat pun tak tahu yang tu rupanya maksiat. Kita ingat tu okey je. Aku tak belajar pada ain je pun. Aku bukan minum arak. Aku bukan berjudi. Aku tak belajar pada ain je. Aku tak pergi masjid subuh, tak pergi belajar macam tu je. Dulu sekolah dah belajar dah sikit-sikit. Nampak dah tu? Dia tak tahu meninggalkan fardu ain tu maksiat. Dia tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kita duduk selesa, aman, damai, tak ada rasa berdosa dengan Allah. Sebab pada kita tu bukan maksiat pun. Maksiat ni minum arak, berjudi, dalam aurat. Itu maksiat. Kalau tak belajar berdoa ni, tak ada masalah. Aku dah cari nafkah dah untuk anak bini aku. Mana ada aku ada buat maksiat? Yang buat maksiat tu, yang kat kelab malam tu ahli maksiat. Aku tak ada. Allah. Jadi bahaya sangat jahil ni. Jahil ni sangat-sangat berbahaya. Sangat bahaya. Fitnah yang sangat besar sekali. Bala yang sangat besar ni. Bala jahil. Dan bitalah, orang yang pemalas. Tetapi adalah hal mereka itu. Maknanya bahkan kelakuan orang yang penggemar dunia dengan pemalas tadi. Kelakuan orang syar, ada kelakuan keburukan dan jahalatun, kelakuan orang yang jahil. Nampak beza kan? Sebelum ni kan dia cerita kelakuan orang zuhud macam mana? Macam mana hati orang zuhud, apa yang dia perhatikan, apa yang dia teliti. Bezakan dengan ahli dunia dengan kita. Beza sangat langit bumi jauh. Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah bahawasanya zaman ini, zaman kitab ni dikarang ni bukan zaman sekarang ni. Bukan 2023 ni. Ini berapa bulan? 9 bulan 7. Bukan 9 bulan 7 2023 ni, bukan. Maksud zaman ni zaman kitab Minhajul Abidin ni. Zaman Imam Ghazali tu. Tu maksud zaman ni. Dan kitab ni. Senyata telah berpagi-pagi di dalam fasad manusia pada waktu tu, zaman Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, pagi-pagi dah duduk dalam kecelakaan, kerosakan, fasad dah. Pagi-pagi dah bergelumang dengan benda yang membinasa, merosak. Zaman dia. Zaman tak ada teknologi tu. Zaman kita ni, jangan kata berpagi-pagi, sentiasa. Zaman kita ni bukan berpagi-pagi, sentiasa dalam kebinasaan. Sentiasa dalam fasad, sentiasa dalam kerosakan. Sebab tu kalau kita tak waspada, anak bini kita tak waspada, habislah. Terkenalah kita dengan kerosakan tadi. Terbabitlah diri kita. Terbabitlah anak bini kita dengan fasad tadi. Zaman Imam Ghazali lagi tu kata berpagi-pagi dah. Sana aku nak duduk ni. Duduk macam ni. Lengoh. Berpagi-pagi duduk dalam fasad dah, kata Imam Ghazali zaman dia tu. Fasad yang amat besar. Fasad yang amat dahsyat. Fitnah lah, dosa maksiat lah. Maksud fasad di sini, kerosakan ni maksiat.
maksiat tadi yang amat besar, dan berpagi-pagi segala manusia di dalam mudarat yang banyak. Maknanya di awal-awal hari dia dah duduk dalam mudarat dah. Awal-awal pagi duduk dalam kecelakaan dah. Awal-awal pagi duduk dalam kebinasaan dah. Maka bahawasanya mereka itu, membimbangkan mereka itu akan dikau daripada ibadat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna manusia tadi tu. Manusia pada zaman ini, kata Imam Ghazali, manusia pada zaman tu pagi-pagi dah terdedah kepada kerosakan, kebinasaan, kecelakaan, dan terdedah dah duduk dalam mudarat. Masuk mudarat ni, mudarat akhirat ni, bukan mudarat dunia. Mudarat akhirat. Memudaratkan akhirat, memudaratkan ibadat. Jadi manusia tadi tu membimbangkan mereka itu akan dikau daripada ibadat. Manusia yang macam ni tadi, sifat dia tadi merosakkan kita, melupakan kita, melekakan kita daripada mengabdikan diri kepada Allah, melupakan tanggungjawab kita kepada Allah. Manusia-manusia tadi tu, yang seperti tadi tu, zaman dulu. Zaman sekarang 24 jam ni handphone ni. Betul tak? Sibuk pagi, petang, siang, malam di tangan. Kalau tengok benda manfaat tak apa. Kalau jadikan handphone tu duk baca Quran, duk dengar kuliah, ikut kuliah tu lain. Ni tak, duk bermain, berhibur, berseronok. Ada pula yang lebih dahsyatnya bermaksi. Pagi, petang, siang, malam di tangan. 24 jam. Nak tidur, bangun tidur, buat maksiat dengan handphone tadi tu. Jadi orang yang pandai, yang diberi taufik oleh Allah, mujurlah, alhamdulillah. Dia gunakan, dia manfaatkan handphone dia ni untuk mendapat ilmu, kongsi ilmu manfaat, hubungkan silaturahim. Tu tak apalah. Tapi kebanyakannya, dalam 10 orang, berapa orang yang boleh manfaatkan handphone itu betul-betul? Dalam 10 orang, berapa orang je yang boleh memanfaatkan dia punya handphone tu ke jalan ibadat? Boleh jadi dalam 10 orang tu tak ada tak ada seorang pun. Jadi membimbangkan dikau daripada mengingati Allah. Sebab itulah mari kita duduk dalam kelompok-kelompok yang mengajak diri kita ni mengingatkan Allah, mengingatkan ibadat, mengingatkan akhirat, mengenal Tuhan, dan menyedarkan kita tentang matlamat kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Jadi mari, sebab tu kita ada tugas, ajak kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita, ajak sahabat-sahabat kita, selamatkan daripada ni tadi. Selamatkan daripada kumpulan di mana yang duduk dalam fasad pagi, petang, siang, malam. Selamatkan. Ajak, dakwah, pujuk, rayu, supaya sama-sama dapat selamat. Jangan kita selamatkan diri kita seorang sahaja. Kena fikirkan kawan-kawan kita juga. Khususnya anak bini kita dan ahli keluarga kita. Kemudian kena fikirkan kawan-kawan kita. Jangan biarkan duduk di kelompok yang tadi tu, pagi-pagi duduk bergelomang dengan fasad, kerosakan, kebinasaan. Yang mana golongan ni memberi kesan pada diri kita, kita terikut jadi dengan terikut mereka. Terikut mereka tu. Terikut trend mereka. Terikut gaya dan cara mereka yang fasad tadi tu. Hingga tiada hampir hasil bagimu daripadanya ibadat sesuatu. Akibat daripada tu, sahabat, akibat daripada kita terpesona, terpedaya, terpengaruh dengan golongan yang fasad tadi tu, hampir tiada, ataupun tiada hampir, maknanya jauh sekali nak menghasilkan ibadat yang diterima oleh Allah untuk diri kita. Tiada hampir maknanya jauh sekali
Kita ni nak ada ibadat yang Allah suruh tu. Tidak ada pun, hampir tiada daripada diri kita hasil faedah daripada sesuatu, daripadanya ibadat sesuatu. Kesan daripada tu tadi, kesan daripada manusia yang macam tu, kesan daripada diri kita, tak ada hasil pun faedah ibadat yang kita buat. Ya, kita beribadat, tapi hasilnya tu tak ada. Hasilnya tu tak dapat. Faham tak? Bukan kita maksud tiada hasil ni kita tak semayang, tak puasa. Tak, boleh semayang, boleh puasa, boleh tutup aurat dan sebagainya, tapi tak sempurna. Rosak binasa, buat main hentam, tak ada waktu nak ambil peduli tentang ibadat, tak ada waktu nak ambil berat ibadat ni betul tersalah. Sebab apa tadi? Dek manusia ramai tadi dipengaruhi, kita terikut dengan suasana tu. Akibatnya tidak ada sedikit pun faedah yang kita dapat daripada ibadat yang kita buat sendiri. Ya, semayang, tapi sedikit pun faedah semayang kita tak dapat. Faham tak cerita dia? Apa yang dia nak sampaikan sini? Bukan dia kata maknanya sebab orang lain ni kita tak semayang. Dah, boleh semayang, boleh puasa, boleh mengaji, boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Tapi faedah, buah daripada tu, buah daripada ibadat yang kita buat tu hampir tiada. Apa maksud hampir tiada? Ataupun tiada hampir, makna tidak dekat, makna apa? Tidak dekat maknanya jauh sekali. Jauh sekali nak dapat manfaat daripada ibadat yang kita buat. Boleh beribadat, tapi manfaatnya jauh sekali. Seperti mana yang Nabi kata, ramai yang bangun berqiyamul lail, dia takkan dapat apa pun daripada qiyamul lail, melainkan mengantuk, penat, lelah, letih. Adapun kebajikan, redha Allah, dia tak dapat sikit pun. Yang berpuasa di siang hari, dia tak dapat apa pun daripada puasa dia, melainkan lapar, haus, dahaga. Adapun faedah dan manfaat daripada ibadat puasa dia tak dapat. Wal'iyadha billahi min dhalik. Bila dah tak dapat apa yang kita, bekal apa yang kita nak bawa balik. Yang kita nak bawa balik ni, tu faedah tu daripada ibadat tu. Faedah daripada ibadat tu yang kita nak jadikan bekal. Itulah yang kita nak bawa dalam liang lahat. Itulah nanti yang nak ditimbang di padang mahsyar. Tiba-tiba tak ada faedah, tak ada hasil pun. Beribadat bukan main, bercucuk tanam bukan main, tapi faedahnya, buahnya kita tak dapat. Akibat daripada apa tadi? Dipengaruhi oleh manusia yang dah berpagi-pagi duduk dalam kebinasaan, dan duduk dalam kebinasaan yang banyak, mudarat yang banyak. Maka bahawasanya mereka itu membimbangkan mereka itu akan dikau. Kita pun jadi terbimbang juga, kita pun jadi hanyut juga, kita pun jadi khayal juga, kita pun jadi tiru perangai dia orang juga, kita pun dipengaruh juga. Meskipun kita mengaji pun kena juga, kita mengajar agama pun terkena juga fitnah dia. Allah. Yang mengajar, yang mengaji agama, yang hafal Quran, yang duduk pondok, yang beribadat pun terkena juga. Oh, ini satu bala ni, ini bala besar ni. Ini bukan bala kecil. Ini bala yang sangat bala yang sangat besar. Sehingga membimbangkan mereka itu akan dikau daripada ibadat kepada Allah, yakni ibadat yang sebenar yang sebenar-benar. Membimbangkan mana melupakan kita. Jadi kita boleh beribadat ala kadar. Kita pun beribadat ala kadar lah. Melepaskan batuk di tangga lah, jangan tak ada dah. Asalkan buat, jangan tak ada lah. Sah tak sah tolak tepi lah, biar nampak ibadat dah lah, jadilah. Ibaratnya macam tu lah. Kemudian membinasakan mereka itu atasmu barang yang hasil bagimu, dahlah faedahnya sikit ataupun hampir tiada. Bukan sekadar tu, dia membinasakan pula, merosakkan, menghancurkan pula apa yang kamu dah dapat tadi. Kalau ada hasil, rosak. Kalau dapat hasil, dengan hasil-hasil tadi pun dirosakkan, dibinasakan.
Oleh mereka itu atasmu barang yang hasil bagimu, hingga tiada hampir sejahtera bagimu daripadanya sesuatu. Makna tak ada jalan kau nak tak ada jalan kau nak selamat daripada golongan ni, kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali orang yang Allah tolong. Allah je yang boleh tolong selamatkan. Mana dia? Mana dia orang-orang yang Allah selamatkan ni? Inilah abang-abang ni. Inilah dia abang-abang ni. Inilah dia kawan-kawan kita yang duduk belajar ni. Inilah di antara orang-orang yang Allah selamatkan. Yang Allah nak selamatkan daripada golongan ni tadi. Yang leka, yang lupa, yang lalai, yang duduk dalam kebinasaan. Allah pilih orang-orang tertentu, tapi tak ramai yang Allah pilih. Allah pilih tapi tak ramai. Allah pilih tapi tak ramai. Dalam 1000 orang tu kadang Allah ambil seorang Dalam satu kampung tu kadang Allah ambil 2 orang Dalam satu keluarga tu kadang-kadang hampir tak ada. Tu dia orang yang Allah selamatkan. Jadi yang dah diselamatkan oleh Allah, kenalah terima kasih banyak kena terima kasih banyak-banyak dengan Allah. Kena terima kasih banyak-banyak dengan Allah, sebab Allah nak menyelamatkan kita daripada kumpulan manusia yang macam tadi tu. Allah bagi kefahaman, Allah nak bagi ilmu supaya dia nampak jalan. Jadi kalau kita tak berasa bertuah, tak rasa mujur, tak tahulah. Kalau tak rasa bertuah dengan Allah, tak rasa mujur, tak rasa bernasib baik, tak tahulah. Sedangkan Allah dah selamatkan daripada kecelakaan yang sangat dahsyat. Ibaratnya kalau gempa bumi yang dahsyat tadi, Allah ambil selamatkan kita lah. Ibaratnya begitu. Kalau tak rasa bertuah juga tak tahu. Dalam jutaan orang yang lemas tadi tu, dalam lautan tadi tu, yang dibinasakan oleh ombak ribut yang sangat dahsyat tadi, tiba-tiba kita Allah ambil selamatkan. Tiba-tiba yang kita ni tadi tak berasa terima kasih dengan Allah. Tak tahulah nak cakap apa. Padahal Allah boleh pilih orang lah. Padahal Allah boleh singkirkan kita-kita ni. Saya dan kawan-kawan yang abang-abang ni, kawan-kawan ni semua, Allah boleh singkirkan bila-bila masa. Allah boleh buang, Allah boleh sisihkan, dan Allah boleh ganti orang lain. Sebab tu kena puji, kena rasa dalam hati, ya Allah mujur, ya Allah sangat-sangat aku ni bernasib baik. Bayangkan kalau kita duduk dalam karam tadi tu, Allah selamatkan, macam mana perasaan waktu tu? Sepatutnya tak tahu nak cakap punya syukur, ya Allah. Betul? Kadang-kadang orang yang macam tu, bila dia selamat, dia menangis sebab tak boleh nak ungkap. Dia duduk kapalnya di lambung ombak, pecah berkecai. Kawan-kawan dia yang lain tu tak tahu mana hala, tiba-tiba nak jadikan asbab dia ni seorang, ada orang perasan nelayan ke lalu contohnya, jadi asbab dia selamat. Sebenarnya hakikat Allah nak selamatkan dia tu. Dia punya rasa seronok, berasa berterima kasih, berasa bernasib baik, tak boleh nak ucap. Akhirnya dia menangis. Dia boleh nangis, tak boleh nak ucap apa, sebab selamat daripada kecelakaan yang besar tadi. Jadi kita ni kalau tak berasa macam tu dalam hati, sebab Allah pilih dengar agama, suka majlis ilmu, boleh duduk berhenti daripada scroll swipe tu, padahal boleh nak swipe yang lain. Betul? Padahal boleh nak swipe aja, nak langkau aja, tak payah dengar, tak payah singgah dalam majlis ni. Tapi Allah bagi taufik, boleh sabar tunggu dengar juga, padahal hati kata tak payahlah. Nafsu kata pindahlah, cari apa, live yang lain ke, ataupun boleh tengok yang lain. Tapi dia boleh sabar, boleh tunggu. Ada yang tunggu daripada petang, ada yang tunggu daripada malam, ada yang tunggu kuliah. Ini bukan sebab hebat kita dah, ini semata-mata rahmat, belas kasih sayang Allah.
Kalau berasa, kalau tak berasa juga, ya Allah, bertuahnya lah, mujur, terima kasih ya Allah. Padahal tak mustahil. Besok kau akan lupakan. Kau boleh lupakan hati dan akal aku daripada nak bersibuk, berbimbang tentang ilmu ni. Kau boleh lupakan. Kau boleh balikkan hati aku, ya Allah. Kau boleh balikkan. Berpaling daripada akhirat, menghadap sepenuh-penuh zahir batin kepada dunia. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Jadi orang yang faham kerja Allah ni macam tu, sebab tu dia jadi takut. Dia jadi takut Allah ambil balik apa yang Allah bagi pada dia. Jadi dia punya risau tadi bukan risau dunia dah. Dia risau benda akhirat. Apa yang dia risau? Contohnya, risau ditarik nikmat taufik oleh Allah. Taufik dia boleh semayang, taufik dia boleh duduk dalam majlis ilmu, takut Allah ambil balik. Allah tarik balik. Daripada suka seronok ilmu, Allah tarik balik rasa seronok tu, jadi benci, meluat, menyampah dengan Allah boleh buat. Tu duduk dalam urusan kudrat Allah. Kita kan dah belajar, sebab tu suruh belajar kenal Tuhan tu. Apa ta'alluq iradat dan kudrat dia? Kita ni duduk dalam qabdah Allah. Ta'alluq qabdah. Kan dalam genggaman Allah. Apa je Allah nak buat perlaku atas diri kita, boleh. Yang taat Allah ubah jadi ahli maksiat. Ahli maksiat Allah ubah jadi kekasih Allah. Yang kafir berpuluh tahun berubah menjadi beriman. Yang beriman berpuluh tahun matinya kafir. Allah Maha Kuasa nak buat begitu. Itulah dia Tuhan. Itulah dia tu Maha berkuasa dalam pentadbiran ni. Siapa boleh halang? Wallahu ghalibun ala amrih. Allah tu mengalahkan tiap-tiap sesuatu dalam urusan dia. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah dalam apa jua urusan Allah. Seorang pun boleh. Tak ada satu makhluk pun yang boleh menahan urusan Allah tu. Dia kuasa. Dia nak buat semua lulus. Dia nak buat semua jadi. Dia nak buat semua berlaku. Kau tak suka sekalipun. Kalau dia kata dia nak buat, dia buat. Kau tak nak. Kalau dia kata dia nak, dia akan bagi. Tapi kalau kau nak, dia kata dia tak ingin, dia tak kehendak, kau takkan dapat. Itulah dia Allah yang maha hebat. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah dalam diri kita, anak bini kita, sahabat andai kita, sampai akhir keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau tak ada majlis ilmu ni memang sasar jauh kita. Sungguh. Jadi kalau ada ni boleh tahan, adalah break, anak-anak ada pijak-pijak break jugalah. Kadang-kadang tu terpijaklah kadang-kadang terpijaklah juga break. Bila kita duduk dalam majlis-majlis macam ni, ada break sikit lah. Kalau tak dia lajak. Tak ada break. Macam biskal lajak macam biskal lajak. Kalau tebing-tebing lah kat depan, kalau tiang-tiang lah, kalau lori-lori lah, tak peduli. Biskal lajak. Jadi bila ada ilmu ni, bila kita suka duduk dalam majlis ilmu, maknanya ada break. Dia sejahat mana pun, insya-Allah dia teringatkan, dia tekan break lah. Tapi kalau tak ada ni, nak pijak apa, break pun tak ada. Pijak kosong pijak kosong. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, ibaratnya ada break tu. Boleh tahan sikit lah. Tak pergi lajak macam tu lah. Mana kalau kemalangan pun tak adalah parah sangat, tapi parah juga. Bukan tak boleh parah sangat. Parah juga. Nampak tu bertuah kita. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa mak ayah kita. Ini semua berkat doa mak ayah kita, yang pagi, petang, siang, malam doakan yang baik-baik untuk anak-anak dia.
Berkat doa datuk-datuk moyang kita dulu. Ya Allah, jadikan keturunan aku orang baik-baik. Jadikan anak cucu cicit aku orang bertakwa. Jadikan anak cicit aku orang ingat Kau ya Allah. Singgah kepada kita. Alhamdulillah. Jangan perasan doa kita. Jangan kita perasan, ini aku belajar ni sebab doa aku lah ni. Tak payah perasan lah. Ini semua berkat doa mak ayah kita yang kita menyampah meluat tengok lah. Yang kadang dalam hati kita benci, ada rasa rimah dengan mak bapak kita. Inilah berkat doa dia orang. Jangan main-main ni. Kadang dalam hati kita ni, itulah ciri-ciri anak derhaka. Ciri anak derhaka ada perasaan menyampah meluat dengan mak bapak dalam hati dia. Meskipun mukanya manis dengan mak ayah dia, tapi dalam hati sebenarnya dia menyampah dengan mak ayah dia. Ini anak derhaka. Anak derhaka. Dia tak ada rasa bersalah kalau cakap kasar dengan mak ayah dia. Kalau anak yang baik, dia akan rasa, dia tertinggi suara pun dia rasa bersalah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia rasa bersalah. Padahal bukan sengaja dia. Dia terlepas cakap, tertinggi nada sikit. Dia balik kerja penat-penat. Tiba-tiba mak ayah dia tanya. Dia tertinggi suara jawab. Bukan marah, tertinggi, terkuat volume dia. Pun dia rasa bersalah sangat. Ya Allah, minta maaf. Tu hati baik dia. Tu anak baik. Tapi kalau tak, tengking pun tak jadi apa. Na'udzubillah. Kadang-kadang semayang dah, tapi derhaka dengan mak ayah. Semayang dah, tutup aurat dah, hadir kuliah dah, tapi dalam hati menyampah, menyirap dengan mak bapak. Na'udzubillah min zalik. Kau takkan dapat apa. Allah tahu. Allah tahu dalam hati kita itu ada tak seronok dengan mak bapak yang jadi asbab kita mendapat iman dan Islam. Maka lazimkan. Macam mana nak selamatkan diri kita? Itu dia punya masalah dia. Masalah dengan manusia yang ramai tadi tu. Yang manusia yang ramai ni dia duduk dalam kerosakan, pagi-pagi dah duduk dalam kerosakan, pagi-pagi dah duduk dalam kebinasaan. Dan sekarang ni, pagi, petang, siang, malam. Bukan berpagi-pagi je dalam kefasadan. Sentiasa dalam fasad dah manusia sekarang ni. Yang mana asbab mereka ni, kita pun terikut, kita pun terleka, kita pun terlalai, kita pun terajak sekali. Jadi macam mana jalan penyelesaian dia? Dah tahu dah tadi, dia dah bagi tahu dia punya kebinasaan dia apa? Kita tak boleh buat ibadat dengan sebenar. Yang kedua, kalau boleh buat ibadat pun, faedahnya yang kita dah dapat tadi jadi hilang. Faedah ada dah, tapi asbab mereka tadi tu hilang manfaat ibadat. Maka jalan penyelesaiannya, kata Imam Ghazali, maka lazimkan oleh kamu uzlah. Ini ubat dia. Masalah ni, ini jalan penyelesaian dia. Ini jalan penyelesaian dia. Uzlah. Apa maksud uzlah? Kena asingkan diri kita. Kita sendiri kena asingkan diri kita. Kena mengecualikan diri kita dalam kelompok, daripada duduk sekali dalam kelompok ni. Dalam kelompok manusia, masyarakat yang macam ni. Kita kena larikan diri, kena asingkan diri kita. Kalau nak selamat. Kalau tak uzlah, tak ada jalan selamat. Kalau tak uzlah, tak ada jalan selamat. Apa maksud uzlah tadi? Mengasingkan diri dan menunggalkan daripada manusia. Menunggal makna menyendiri. Bawa diri daripada manusia. Kemudian minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan zaman, mana fitnah waktu dan ahlinya. Ni fitnah akhir zaman ni. Dan fitnah yang dibuat oleh manusia yang sedang berada di zaman ni. Kena doa sungguh-sungguh dengan Allah, minta Allah selamatkan diri kita, anak bini kita, keturunan kita daripada fitnah akhir zaman dan fitnah yang dibawa oleh orang-orang yang hidup pada akhir
zaman. Kena doa tu, jangan lupa. Moga Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Daripada fitnah akhir zaman, daripada fitnah hidup akhir zaman, daripada fitnah yang dibawa oleh orang yang hidup di akhir zaman. Asingkan diri. Itu jalan dia. Itu dia jalan dia. Tak ada jalan lain dah. Tak ada jalan lain, tak ada jalan lain. Apa tu? Nak pergi tandas. Boleh. Jalan penyelesaian dia apa? Uzlah. Tapi nak uzlah ni kena belajar Dalam uzlah tu sendiri ada fitnah. Jaga baik-baik. Dalam mengasingkan diri itu ada perangkap. Sebab tu uzlah ni salah satu cabang ibadat. Kena ada ilmu nak uzlah. Bukan boleh main uzlah. Bukan boleh main uzlah sesuka hati. Bukan boleh main uzlah sesuka hati. Apa maksud uzlah yang dikendaki kat sini? Jangan berhenti kat sini. Cerita uzlah ni panjang. Dalam kitab ni cerita uzlah ni panjang. Jangan malam ni belajar bab sini uzlah mengasingkan diri, kita terus wallahu alam. Terus lari balik ni bungkus kain baju, lari duduk dalam hutan. Nak asingkan diri, padahal ada cerita lagi belum. Ada cerita seterusnya lagi tak dengar. Ini cerita macam Alibaba lah ni. Macam mana cara buka pintu? Hanya insun mata kaji semar ngising. Yang rampung ngising, semar ngising, kapaweng ngising tu dia tak baca. Dia tak sabar nak kena harta Tahu buka, tak tahu tutup. Akhirnya kena kerat. Samalah ni. Mengaji sekerat jalan, lepas tu ibadat. Habis. Padahal banyak lagi benda tergantung yang penting-penting yang dia tak tahu. Sebab tu mengaji ni jangan ikut masa lapang. Mengaji agama ni jangan ikut masa kena istiqamah. Tetapkan waktu, buat jadual. Baru kita boleh jumpa baris demi baris. Kalau ada 10 perkara penting, 10 tu kita boleh tahu satu persatu. Tapi kalau kita jernih ikut masa lapang, boleh jadi bila ada 10 benda penting, kita hanya dapat tahu 2 ataupun 3 perkara saja. Ada 7 lagi perkara penting yang kita tak tahu, tapi kita beribadat, akhirnya tak kesampaian. Inilah akibat mengaji ikut masa lapang. Kita kena buat jadual waktu. Kita kena buat jadual waktu, sahabat. Kita sendiri kena buat jadual waktu. Kelas pengajian kita. Jangan ikut masa orang. Jangan ikut masa orang. Kita mengaji kena ikut waktu kita. Sebab orang ni masa tak sama dengan kita. Ada yang kerja pagi sampai petang, waktu mengaji dia malam. Ada orang kerja malam balik pagi, waktu dia belajar tengah hari ataupun petang. Jadi kita jangan ikut orang, ikut waktu kita. Kita waktu cari nafkah bila? Jenis apa? Kita kerja jenis apa? Kerja malam. Maka buat jadual tetap mengaji waktu siang. Tetapkanlah hari-hari tertentunya, ikutlah. Asalkan tak ketinggalan 4 ilmu fardu ain tu, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid tu. Yang mengaji siang, dia kena tetapkan waktu malam dia untuk mencari ilmu. Jangan kata nanti masa lapang, ada masa lapang saya datang. Ada masa lapang saya mengaji fardu ain. Ini nanti jadi macam tadi. Ada 10 benda penting, kita hanya dapat tahu 2 ataupun 3. Jadi ibadat kita tetap tak betul lah. Banyak benda penting yang kita tak tahu. Tapi kalau buat jadual tetap, insya-Allah kalau 10 ni dia akan dapat dengar satu per satu. Jadi tolong buat jadual, sahabat. Untuk akhirat kita, bukan untuk akhirat orang lain, untuk ibadat kita sendiri.
untuk ibadat kita sendiri. Kita yang betul cara belajar, kitalah yang untung. Jadi macam mana cara nak menyelamatkan diri daripada fitnah akhir zaman ni? Uzlah, iaitu mengasingkan diri dan menunggalkan diri daripada manusia dan minta berlindung dengan Allah ni yang memelihara dengan fadlihi wa rahmatih, dengan limpah kurniaan dan belas kasih sayang Allah. Moga-moga dengan limpah kurniaan dan belas kasih sayang Allah, kita semua dipilih oleh Allah, diberi taufik untuk menguzlahkan diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka jika engkau kata, maka jika engkau kata, makna sekiranya kau bertanya, sekiranya ada persoalan dalam diri engkau, ada benda yang kau tak terang, ada benda yang menjadi kesamaran dan keraguan dalam diri kita, lalu timbul soalan. Apa soalan dia? Maka apa hukum uzlah dan tafarrud, yakni asingkan diri daripada manusia? Maka nyatakan bagi kami hal pangkat makhluk padanya pada uzlah dan had yang wajib daripadanya. Nampak tak ada? Jadi dia bukan boleh uzlah sebarang. Jadi timbul soalan dia. Maknanya kami ni tak tahu uzlah ni apa benda. Macam mana cara nak uzlah ni? Jadi soalan dia, nyatakan bagi kami wahai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, terangkan kepada kami ni, nyatakan kepada kami ni, sebab kami ni tak nak termasuk terpedaya dengan fitnah akhir zaman tadi tu. Kami tak nak terlibat ataupun terbabit dengan fitnah akhir zaman tadi, sehingga kita tak boleh beribadat, takkan hasil ibadat, ataupun ibadat yang kita buat tak mendatangkan hasil, ataupun hasil ibadat yang kita dah dapat jadi rosak binasa. Akhirnya balik akhirat dalam keadaan muflis, fakir miskin juga. Tak ada kebajikan pun yang kita dapat bawa balik meskipun beribadat. Kerana dah terpedaya dengan fitnah ahli akhir zaman, manusia di akhir zaman tadi. Jadi caranya uzlah. Jadi tolong terangkan. Maka nyatakan bagi kami pangkat. Apa hukum uzlah ni? Uzlah ni di sisi syarak, apa hukum dia? Mengasingkan diri daripada manusia ni, apa hukum dia? Adakah wajib, ataupun haram, ataupun makruh, ataupun bagaimana? Timbul soalan. Ni orang nak beribadat, dia kan tanya, dia tak tahu. Sebab dia takut salah cara uzlah. Padahal uzlah tu bagus dah, mengasingkan diri. Tapi kalau tak ada ilmu, jadi fitnah pula. Jadi binasa pula tadi. Jadi jangan ngaji sekat jalan. Jangan ngaji sekat jalan. Maka nyatakan bagi kami hal pangkat makhluk padanya, uzlah dan had yang wajib daripadanya. Maka ketahui olehmu. Taklah kamu tahu. Dah tanya tadi, ni nak bagi tahu lah. Sekarang ni musannif nak bagi tahu. Imam Ghazali nak bagi tahu kita. Maka ketahui olehmu. Nampak tak tu? Dia karang kitab ni, dia buat soalan, dia bagi jawapan. Sebab kalau suruh kita buka pertanyaan, kita pun tak tahu nak tanya apa. Kita pun tak tahu nak tanya apa. Maka nyatakan bagi kami ni, maka ketahui olehmu rahmatakallahu wa iyyana. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat oleh Allah dan kami pun mendapat rahmat daripada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahawasanya manusia pada bab ini ada dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki, mana ada dua golongan. Ada dua golongan ni dalam bab uzlah ni, ada dua golongan. Ada dua jenis lah. Ada dua jenis. Wallahu a'lam. Cukuplah sekarang itu. Mana boleh cerita sedap ni. Jeng, cerita sedap ni. Dua orang lelaki. Okey, dengar baik-baik. Seorang lelaki tiada hajat bagi makhluk baginya. Ada satu jenis manusia ni,
makhluk tak berkehendak, tak berhajat dengan dia. Tak ada orang pun duduk di bawah tanggungjawab dia. Dia sebatang kera je. Sebatang? Sebatang kara ke kera? Dia sebatang kara je. Manusia tak berkehendak, tak berhajat kepada dia. Orang tak perlukan dia pun. Ada ke, tak ada ke dia, sama je. Orang tak berhajat nak mengambil manfaat daripada dia. Lebih-lebih lagi manfaat akhirat. Tiada hajat bagi makhluk baginya. Dia tak ada anak bini. Dia tak ada mak bapak. Kalau ada mak bapak, ada anak bini tu mana ada orang hajat dengan dia, betul? Baginya di dalam ilmu, seorang laki-laki tiada hajat baginya bagi seorang diri di dalam ilmu. Orang tak perlukan orang tak perlu nak ambil ilmu daripada dia. Orang tak perlukan ilmu dia. Orang tak perlukan ilmu dia. Orang tak berhajat pun nak belajar dengan dia, nak menuntut dengan dia, nak tahu cara ibadat dengan dia tak. Dan menyatakan dan hukumnya. Maknanya nak menyatakan ilmu dan hukum-hukumnya ilmu lah. Maka yang terutama bagi lelaki ini asingkan dirinya daripada manusia. Maka jangan bercampur akan mereka itu, melainkan di dalam Jumaat. Orang yang macam ni, dengar baik-baik. Orang yang jenis macam ni, orang tak perlukan dia, ada ke tak ada dia sama saja. Orang tak berhajat kepada ilmu dia, orang tak berhajat kepada dia menerangkan hukum hakam. Orang tak berhajatkan dia kepada dia tu berkhidmat untuk menyebarkan agama. Maka laki-laki yang jenis macam ni, kalau ada jenis laki-laki yang macam ni, afdal bagi diri dia mengasingkan diri daripada bercampur dengan manusia, melainkan. Maksud melainkan ni dia kena campur dengan orang. Ini dia kena campur dengan orang, melainkan di dalam Jumaat. Solat Jumaat dia kena keluar. Dia kena keluar berjamaah. Kena jumpa manusia di dalam solat Jumaat. Atau di dalam jamaah dia kena keluar solat berjamaah. Atau Aid, solat hari raya lah, hari perayaan. Ataupun Aid itu makna Aidilfitri, ataupun haji, ataupun majlis ilmu. Majlis ilmu dia kena keluar. Dia kena keluar duduk dalam majlis ilmu. Ataupun hajat di dalam kehidupan yang tak dapat tiada baginya, bagi hajat tadi daripada yang demikian itu. Makna ada keperluan hidup yang tak dapat ada keperluan hidup yang tak dapat tidak. Contohnya dia cari makan. Jadi dia bekerja lah sekadar untuk diri dia tu, ataupun bekerja sekadar untuk tanggungan bawah jagaan dia untuk anak bini dia. Dan jika tiada, makna kalau tidak ada baginya tadi yang demikian itu, maknanya hajat. Contohnya dia tak ada anak bini yang perlu dicari, yang perlu dinafkahi. Dia ni pula jenis tak kisah makan apa pun. Kangkung pun kangkung lah, keladi pun keladi lah, umbut pokok lah. Kalau makan pun kerja dia padan kerja 2 jam sehari dah lah, asalkan dapat belanja untuk makan hari tu dah. Ataupun dia kerja dengan orang, ambil upah, kerja kedai makan, dia boleh makan dah. Contohlah. Sebab dia tak ada hajat lebih daripada tu. Dia tak ada hajat nak bayar rumah, dia tak ada hajat nak bayar hutang orang, dia tak ada hajat. Faham tak? Jadi dan jika tiada, maka bersembunyi akan dirinya dan melazimkan di rumahnya supaya tiada ia diketahui orang dan tiada ia ketahui akan orang. Orang macam ni duduk rumah ontok-ontok. Orang macam ni duduk rumah ontok-ontok, bukan duduk rumah ontok-ontok tu tidur. Duduk rumah ontok-ontok tadi beribadat. Supaya dia boleh terselamat telinganya daripada mendengar fitnah. Ini dulu. Sekarang ni fitnah dah ada dekat tangan. Maknanya nak uzlah sekarang lebih berat daripada nak uzlah dulu. Meskipun kita tak campur tubuh kita dengan manusia,
Tapi di dalam handphone ni kita bercampur dengan macam-macam makna lebih ramai daripada manusia. Betul? Maknanya ketakwaan kita kena lebih dahsyat daripada orang dulu-dulu. Dulu-dulu sebab sekarang ni orang dah duduk masuk sekali dalam rumah kita. Kita dah bawa masuk sekali dalam rumah. Jadi betul lah kata hadis Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap lah, kalau salah dengar tolong tegur lah. Akhir zaman nanti fitnah akan masuk sampai ke dalam rumah. Betul. Betul ni Nabi tu. Allah, itulah dia hebat. Mukjizat Nabi SAW. Apa yang dia cakap semua benar, semua betul, akan jumpa satu persatu. Ni zaman Imam Ghazali ni. Zaman Imam Ghazali kata, sebab waktu tu campur manusia kat luar. Maknanya kalau duduk dalam rumah memang takkan ada hubungan langsung dengan manusia. Ataupun orang dulu-dulu dia pergi betapa tu. Betapa di gunung, betapa di bukit tu, tujuannya nak mengasingkan diri, nak menumpukan diri pada ibadat, nak memperbaiki diri dengan Allah. Dan satu lagi, nak asingkan diri ni tadi, nampak tak? Asingkan diri tapi majlis ilmu kena pergi. Majlis ilmu kena datang. Lebih-lebih lagi yang tak lepas fardu ain, sebab takut dalam uzlah dia nanti tu dia dipermainkan oleh syaitan. Dia uzlah tadi, dia baca kat atas tu, hendaklah uzlah. Dia pun tutup kitab, dia lari. Tutup kitab, dia lari, dia cabut lagi, nak asingkan diri katanya. Padahal dia mandi wajib pun tak tahu, baca Quran pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu. Nak asingkan diri, ini celaka macam ni. Macam ni bertambah kecelakaan ni. Jangan main-main. Nak uzlah kena pastikan diri tu tadi dah persiapan. Makna kalau tak nak campur langsung dengan orang. Ini tak mengasingkan diri, kecuali Jumaat kena pergi sebab Jumaat wajib. Majlis ilmu yang fardu ain mesti kena keluar campur orang belajar fardu ain. Ataupun ada hajat yang tak dapat tidak, dia ada anak bini, dia kena cari makan lebih kurang sikit untuk nak bagi anak bini dia makan dan nak bayar tempat perlindungan dia. Itu mesti. Selain daripada itu, dia kenalah duduk menyendiri, menyibukkan dirinya dengan ibadat, memperbaiki diri. Bukan mengasingkan diri serta merasa hati lebih mulia daripada orang. Jaga. Bukan kita tak campur manusia tadi kerana merasakan diri dah mulia lebih daripada orang lain. Itu fitnah. Itu maksiat. Itu dosa. Itu penyakit ujub. Hati-hati. Tujuan uzlah ni kerana nak menumpukan diri dengan ibadat. Tujuan uzlah ni supaya nak menyelamatkan diri daripada fitnah yang kita dapat bila bercampur dengan orang ramai. Kan kita kalau duduk ramai-ramai kan kita dengar umpatan. Suka tak suka kadang-kadang kita lepak-lepak sembang-sembang dengar cerita hal orang sini. Padahal kita tak nak. Tapi dengar sedaplah pula. Kita tarik kursi kita. Join sekali. Buat duduk tapi telinga duk telinga duk pasang. Itulah tujuannya uzlah tadi. Tapi sekarang ni saya cakap tadi dah masuk sampai ke dalam rumah. Lari mana pun diikut. Dalam jamban pun bawa sekali. Ini. Maknanya kalau tak ada ketakwaan yang betul-betul dalam hati kita, memang jahannam lah. Sungguh memang jahannam lah. Dia masuk, makna dia pergi kat bini kita, dia pergi kat anak kita, betul. Ini dia serang tiap-tiap orang ni. Dia serang ni, makna fitnah hari zaman ni, serang tiap-tiap orang ni, pada sebesar-besar sampai sekecil-kecil ni. Bapak kena, mak kena, anak-anak kena. Masing-masing kan ada. Maknanya kalau tak betul agama, Allah tak selamat, Allah tak belah kasihan dengan kita, habislah anak bini kita. Sebab tu kita kena asingkan diri. Kena usahalah juga. Sungguh-sungguh, mudah-mudahan dalam diri ada ketakwaan. Mudah-mudahan dengan takwa tadi, kita boleh gunakan benda-benda ni tadi kepada kebaikan. Dan boleh mengelakkan daripada benda yang merosak. Kena asingkan diri kecuali benda baik. Kalau ada benda-benda yang baik yang tak dapat tidak untuk diri kita usahakan, tu pergi. Kalau benda yang lebih-lebih, yang santai-santai, yang lago-lago, yang kosong-kosong, tak payah, jangan. Duduk tu lebih selamat. Jangan campur hal orang. Campur yang tadi tu.
Orang tak boleh nak kata dia, oh dia tu kera sumbang tu tak campur manusia. Dah, dia campur. Solat Jumaat dia keluar. Solat Jumaat dia keluar. Dia campur orang. Majlis ilmu dia campur orang. Nampak tak? Itulah uzlah tadi. Itulah uzlah yang dimaksudkan, tapi belum ambil lagi tu, ada lagi tu beberapa jenis. Uzlah tu salah satunya. Baru nombor satu ni dia cakap tadi kata ada dua orang laki-laki. Ada dua jenis lah. Seorang laki-laki ni orang tak berkehendak, tak berhajat pada dia. Jadi dia boleh buat hal dia sendiri, kecuali benda yang tak dapat tidak. Yang sangat penting, dia kena keluar. Solat Jumaat dia kena keluar, solat jemaah dia kena keluar, majlis ilmu dia kena hadir. Selain daripada nak uruskan hal rumah tangga dia, duduk asingkan diri lah. Tumpukan pada ibadat. Macam tu. Tu uzlah lah tu. Benda yang lagu-lagu jangan campur. Majlis-majlis yang tak ada faedah jangan lebih-lebih lagi majlis-majlis yang haram. Kalau makna benda yang lagu-lagu pun, yang kosong-kosong pun jangan. Yang lagu-lagu pun jangan. Itu uzlah lah tu. Bukan kena duduk dalam gua. Duduk kat rumah tu uzlah dah. Ni handphone kita tak ambil pot. Benda yang penting je kita ambil pot. Kalau sembang-sembang lagu-lagu huha-huha kita tak ambil pot. Tapi kalau majlis ilmu kita ambil. Kalau sembang sedang majlis tentang ilmu, benda manfaat, kita masuk. Sembang benda haram dah. Cerita hal orang tak campur. Macam tu. Faham tak tu? Tu jalan nak selamat. Kalau tak, kita kena fitnah. Ambillah. Itu laki-laki yang pertama. Supaya apa? Tadi suruh hasil kat rumah tadi, supaya orang tak tahu amal ibadat kita, apa yang kita buat, dan kita pun tak tahu hal orang lah. Kita pun takkan tahu dosa dan maksiat orang lain. Tapi nak katakan punya jahatnya benda ni. Punya jahatnya benda ni. Nak tahu apa? Punya jahatnya benda ni. Dah duduk kat rumah dah. Kita dah duduk kat rumah dah. Hal bini kita pun orang luar boleh tahu. Urusan bini kita kat rumah pun orang luar boleh tahu. Bagi tahu sedang goreng ikan, sedang lipat baju. Oh, panasnya hari ni, suami tak balik lagi. Sungguh tak? Orang tahu tak hal kita di rumah? Orang tahu tak hal bini kita di rumah? Padahal uzlah tadi tujuannya supaya orang jangan tahu tentang keaiban ataupun kelakuan kita di rumah. Tapi akhir zaman tengoklah, masing-masing menceritakan hal dia masing-masing di rumah. Oh, type kat status tengah baring atas katil. Satu dunia tahu yang dia sedang baring atas katil. Bini tak ada kat rumah. Type kat wall itu. Bini tak ada kat rumah. Satu dunia tahu yang bini dia tak ada kat rumah. Satu dunia tahu yang lakinya tak balik. Satu dunia tahu lakinya outstation. Dan sebagainya. Nampak tak tu? Sebenarnya tadi tujuan uzlah ni supaya manusia tak tahu tentang diri kita. Maka tertutuplah fitnah tadi bila orang tak tahu. Bila orang tahu, oh, laki dia tak ada kat rumah. Nampak? Oh, laki dia tak ada kat rumah. Akan datang tak benda-benda lain? Oh, ni lain clear ni. Contohlah. Kan ke tu? Ruang-ruang tu. Sebab tu kita kena nasihat dengan bini-bini kita. Jangan suka nak up status, buat apa kat rumah, lipat baju bagi tu orang, goreng ikan. Tengah make up bagi tu orang. Baik make up tengah padang bola. Tentu dia harap orang akan tengok. Buang terbiat ke? Dia kata hari ni data handphone habis. Data handphone habis hari ni. Jadi tak sempat nak bagi tahulah yang make up hari ni. Ni yang make up tengah padang. Oh, jadi orang tahu sedang make up. Sama tak? Sampai tak matlamat dia?
Sampailah matlamat, cuma tadi bagi tahu dalam handphone, tapi oleh kerana handphone dia rosak ataupun tak ada data, dia make up kat tengah-tengah bandaraya tu. Jalan depan sikit tengok ada goreng ikan, goreng ikan tepi jalan. Goreng ikan tepi jalan. Apa pasal goreng ikan tepi jalan? Handphone tak ada, anak pakai. Jadi biasa bagi tahu dalam ni. Dia punya apa status public public di public kan, goreng ikan public. Gambar dia goreng ikan public. Bukan only me tak. Public. Satu dunia tahu dia sedang goreng ikan. Jadi hari ni goreng ikan tepi jalan. Satu dunia tahu. Semua orang lalu lintas tahu, dia sedang goreng ikan hari ni. Besok tak ada. Besok tengok dalam handphone pula. Handphone dia ada balik. Baru top up, data baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang berlaku. Sungguh kita kena cakap dengan anak bini kita. Dia nak buat tu, dosa dia tanggung sendiri lah. Kita kata, aku sebagai seorang suami, aku tak suka. Aku tak suka orang tahu hal kau duduk kat rumah. Aku sebagai suami, aku tak suka orang tahu apa yang kau buat kat rumah. Kerana kalau kau buat juga di belakang aku, itu kau tanggung dengan Allah. Aku tak suka. Sebab kau amanah. Aku tak suka orang lelaki-lelaki lain tahu kau sedang buat apa kat rumah. Walaupun kau sedang lipat baju, aku tak suka orang lain tahu. Betul? Macam tu. Allah. Itu kata fitnah hari zaman tadi. Terikut trend tadi, terikut. Masing-masing up status, makin masing-masing mengadu cerita hal apa benda semua, apa yang dibuat kat rumah, hal rumah tangga tu. Kita pun terikut. Itu kata fitnah hari zaman tadi tu. Itu yang kata fitnah yang dibuat oleh manusia yang berada di zaman tu. Kita pun terikut sekali. Kak. Mengadu hal rumah tangga. Macam tu cerita okey lagi lah. Bukan okey macam mana? Makna bukanlah maksiat pun. Duk cerita dia tulis status, aku goreng ikan. Dia betul. Gambar dia tak ada. Dia tulis. Ni yang lebih berat, cerita tentang aib keluar. Benda dalam rumah tangga. Satu dunia tahu. Kejahatan suami dia satu dunia satu. Kejahatan bini dia satu dunia tu. Dia yang mendedahkan sendiri. Jadi tak adalah faedah uzlah kat situ. Uzlah ni kerana nak menutup aib-aib tadi. Dengan bila kita uzlah dengan sendiri, aib yang ada tertutup. Orang lain tak tahu aib rumah tangga kita, aib diri kita. Orang lain pun selamat. Nampak tak? Sebab kalau aib kita ni diketahui oleh orang, akan jadi mudarat, akan jadi fitnah pula. Itu yang Islam suruh lah. Nak cerita contoh zaman sekarang ni, meskipun duduk di rumah, belum tentu selamat. Sebab tadi apa akhir dia cakap tadi? Dan jika tiada, maka bersembunyi akan dirinya dan melazimkan di rumahnya, supaya tiada ia diketahui orang, supaya orang tak tahu tentang dia. Tapi sekarang tengok, duduk di rumah pun orang tahu hal kita. Dan tiada ia ketahui akan kita pun tak tahu dosa maksiat Tapi sekarang cerita kita orang luar tahu, cerita luar pun kita tak tahu. Hari ni dia kena pukul dengan bini dia. Yang ni pula bini pukul dia. Yang ni laki pukul dia. Tahu kita cerita, tahu je kita orang. Allah. Jadi ala kulli halin, perkara yang paling menyelamatkan adalah ketakwaan. Benda ni tak salah. Ni tak salah. Kalau orang yang pegang ni dalam hatinya ada takwa, ni akan jadi manfaat. Jadi asbab dia dapat banyak manfaat. Kalau dalam ni tak ada takwa, habislah. Inilah jadi asbab dia terjerumus ke dalam kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Dan ada pun apabila kasih ia lelaki ini bahawa belum habis cerita tu, tergantung tu, ada cerita episod seterusnya tu. Belum, tergantung tu cerita tu. Nanti sambung mudah-mudahan insya-Allah. Sambungan kitab Allah. Tiga apa dia ni? Moga doa yang baik dikembalikan oleh
Subhanallah. Saya sedang mandi, suami tak ada di rumah, marilah mandi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu contoh-contoh dia. Betul tak? Saja nak bagi tahu. Sebenarnya nak tarik fit. Sebab tu kalau tak ada takwa habislah kita. Sebab tu bila takwa tu ada dalam diri seseorang, tak payah risaulah. Dia akan sentiasa selamat dan amanah dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فكر أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر المثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله تقبل الله منكم. Tanda-tanda muka surat 73.